Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda sedang menonton agenda Awani Asia istimewa untuk hari ini, Hari Raya ketiga. Sudah tentu kita melihat kepada masih lagi kita bercakap tentang kebangkitan Asia, dan tetamu pada malam ini sudah tentu kita membawakan istimewa untuk Hari Raya Aidilfitri Hari Raya ketiga ini, Raja Datuk Nur Shirwan Zainal Abidin. Raja Datuk adalah Duta Besar Malaysia ke China. Datuk, sebelum kita nak bercakap tentang perkara yang lebih besar melihat kepada kebangkitan Asia khususnya buat Kuala Lumpur dan juga Beijing, hubungan dagangan, hubungan ekonomi, hubungan yang sedia ada bagi Malaysia dan juga China. Tetapi untuk waktu ini, kalau boleh kita nak minta sedikitlah pandangan dan juga perkongsian daripada Datuk, keadaan semasa dan juga realiti semasa iktibar setelah lebih setahun pandemik. Kita melihat, saya ingat lagi beberapa minggu lepas rakan wartawan kami iaitu Zhang Hong, wartawan radio antarabangsa China CRI, yang mana berkongsi China sudah pun pulih daripada pandemik COVID-19. Mungkin untuk waktu ini, mungkin Raja Datuk mungkin boleh kongsikan apa iktibar yang boleh kita lihat dalam sepanjang lebih pada setahun pandemik ini, strategi khususnya bagi kerajaan China dalam mendepani dan juga mengawal penularan pandemik COVID-19, Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya saya nak ucapkan selamat hari raya Maaf Zahir Batin, Fauzi, dan juga ucapan yang sama kepada kaum keluarga serta rakan taulan saya di Malaysia, bagi pihak diri saya dan juga keluarga dan juga semua staf Kedutaan Besar Malaysia di Beijing. Mengenai isu COVID di China, seperti mana yang Cik Fauzi beritahu tadi, keadaan tu sekarang dah terkawal. Sebagai contoh, beberapa hari yang lalu terdapat hanya 19 kes COVID-19 di seluruh negara China, yang kita semua tahu jumlah penduduknya 1.4 bilion. Dan pertumbuhan ekonomi pun sekarang makin merancak. Dan rahsia kejayaan China ni saya rasa amat mudah. Mereka mempunyai sistem yang mantap dan juga penduduk China yang cukup berdisiplin untuk menangani masalah COVID-19 ini. Dari segi sistemnya, kerajaan China ni dia ada satu struktur yang mantap dari pucuk pimpinan sampai ke akar umbinya sekali. Sebab mereka telah menggerakkan bukan hanya jentera kerajaan tetapi juga jentera parti. Seperti mana yang umum mengetahui, China ni, kerajaan China ni adalah Parti Komunis China yang mempunyai kader-kader di segenap lapisan masyarakat. Jadi sebagai contoh, kalau ada satu kawasan penghunian yang terdapat satu kes, maka kerajaan dan juga kader komunis ini akan memastikan bahawa tindakan yang cepat diambil dan mereka akan memantau keadaan di sana. Keduanya, mereka juga mempunyai sistem WeChat yang amat berkesan. Jadi di dalam WeChat tu terdapat health kit yang boleh menunjukkan di mana kita telah berada. Kalau kita berada di sesuatu kawasan yang ada outbreak, maka keadaan itu akan tercatat dalam health kit. Dan ke mana-mana kita nak pergi, kita kena scan QR code, dan dari QR code tu mereka tahu, akan mendapat data dari keberadaan kita di tempat-tempat yang mungkin ada kes COVID-19. Dari segi penduduknya pula, mereka amat berdisiplin. Jadi penjarakan sosial ni satu perkara biasa, dan juga face mask pun menjadi satu perkara yang biasa. Dan kita tak ada melihat kes-kes di mana orang melanggar peraturan. Kalau ada orang yang melanggar peraturan pun tindakan yang tegas akan diambil. Jadi itulah rahsia bagaimana China telah dapat mengawal keadaan COVID-19 ini dan juga menggerakkan ekonomi negara China ini.
Okey, tadi Datuk ada bercakap tentang bagaimana China terus menggunakan ataupun memperkasakan teknologi digital seperti WeChat ataupun penggunaan QR code dalam aktiviti dan juga rutin seharian mereka. Malah kalau diikutkan dalam beberapa hari lepas dalam cuti Hari Buruh, bagaimana kita melihat kepada ratusan pergerakan juta rakyat China bergerak untuk aktiviti pelancongan. Teknologi digital seperti kod kesihatan digital juga terus digunakan dalam memastikan kesihatan awak secara keseluruhannya dapat dijaga. Tetapi untuk waktu ini, kalau boleh kita nak tanyakan kepada Raja Datuk, bagaimana Kuala Lumpur boleh mencari peluang untuk merintis kerjasama bersama dengan Beijing, bersama dengan China, dalam mana kita melihat kepada pembangunan teknologi digital dalam khususnya melihat kepada kesihatan awam. Raja Datuk. Terima kasih untuk soalan tu. Sebagaimana yang Cik Fauzi sedia maklum, baru-baru ni, sebulan yang lalu, YB Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Syamuddin telah ke China untuk berjumpa rakan sejawatnya, Wang Yi, dan salah satu perkara yang mereka bincangkan adalah kerjasama, memupuk kerjasama dalam sebagai contoh menggunakan teknologi teknologi untuk menghadapi masalah COVID-19, termasuklah usaha untuk mutual recognition health vaccines. Itu salah satu perkara yang telah dibincangkan. Keduanya, saya rasa kita pun telah membangunkan program kita sendiri, iaitu MySejahtera, yang ada mirip dengan program yang di China ini. Tapi setahu saya, perbincangan telah diadakan untuk beberapa bulan yang lalu dan akan berterusan bagaimana kita nak merapatkan lagi kerjasama dalam penggunaan teknologi digital untuk menghadapi masalah COVID-19 ini. Kalau berlabuh di dermaga orang, jangan bercinta meninggi belang. Walaupun jauh di negara orang, angankan cinta, inginkan pulang. Saya, Raja Nusyairwan bin Zainal Abidin, Duta Besar Malaysia ke Republik Rakyat China, keluarga dan seluruh warga kedutaan ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin.
Tadi Datuk ada mengatakan kita melihat kepada pasca pertemuan dan juga lawatan rasmi yang dilakukan oleh Menteri Luar Negeri Datuk Seri Syamudin Hussein beberapa minggu lepas. Ini sudah tentu memenuhi jemputan daripada rakan sejawatnya dari China, TYT Wang Yi. Kalau boleh saya bacakan sedikit antara tumpuan ataupun sorotan daripada hasil pertemuan itu, antaranya melihat kepada pembentukan jawatan kuasa peringkat tertinggi bagi memperkukuhkan kerjasama terutamanya dalam era pasca pandemik COVID-19. Juga turut mencuri tumpuan ataupun diberi penekanan adalah berkaitan dengan kedua-dua negara saling mengiktiraf sijil vaksinasi digital ataupun sijil kesihatan COVID-19 dalam mana untuk memudahkan urusan pergerakan rentas sepadan antara Malaysia dan juga China, juga berkaitan dengan memuktamadkan SOP bagi melaksanakan laluan hijau timbal balik antara Malaysia dan juga China, dan juga beberapa perkara lainlah, antaranya kerjasama vaksin dan juga berkaitan dengan memanfaatkan One Stop Center yang telah pun dilancarkan oleh Malaysia sebenarnya, dalam mana untuk tujuan memudahkan cara urusan pelancong perniagaan dalam jangka pendek dan juga pendek khususnya termasuk dari China. Tetapi dalam beberapa banyak perkara yang juga tumpuan dalam pertemuan ini, kalau boleh Raja Datuk, mungkin kita boleh fokuskan yang paling memberi tumpuan adalah berkaitan dengan jawatan kuasa peringkat tertinggi dalam memperkukuhkan kerjasama. Kita tahu dalam pertemuan pada kali ini cukup penting bagi Malaysia dan juga Beijing, bukan sahaja untuk memulihkan hubungan sedia ada, tetapi untuk memperkukuhkan kerjasama dalam masa dalam mana kita melihat kepada hubungan dagangan dan juga ekonomi. Tetapi untuk waktu ini mungkin Raja Datuk mungkin boleh sedikit memberi pandangan tentang pembentukan jawatan kuasa peringkat tertinggi ini. Pembentukan ini hasil inisiatif dan idea YB Menteri Luar sendiri, mengambil kira bahawa pertamanya China merupakan rakan strategik komprehensif yang penting bagi Malaysia. Keduanya, China merupakan rakan dagangan terbesar bagi Malaysia untuk 12 tahun yang lepas. Ketiganya, hubungan politik yang akrab di antara kedua-dua negara. Keempatnya, mengambil kira bahawa COVID-19 ini telah memaksa kesemua kerajaan untuk memikirkan cara-cara yang baru untuk menangani norma baru disebabkan oleh COVID-19. Jadi kalau hasrat kita adalah untuk mempertingkatkan dan memperkukuhkan hubungan kita dengan negara China, maka kita seharusnya mengambil kira norma yang baru yang disebabkan oleh COVID-19 ini. Sebagai contoh, cara-cara kita berdagang dengan China akan berbeza. China sekarang memberikan penumpuan terhadap cold chain supply yang memungkinkan COVID-19 ini diimport masuk. Maknanya sekarang ini kalau kita mengimport makanan dari luar negara, mengikut kerajaan China, ini berkemungkinan membawa masuk COVID-19 di atas ataupun di dalam pembungkusan makanan itu sendiri. Jadi cara kita nak berniaga atau berdagang dengan China pun berbeza. Jadi untuk memperkukuhkan hubungan kita harus mengambil kira isu-isu yang baru yang timbul. Jadi jawatan kuasa peringkat tertinggi ini akan membantu untuk kita menangani masalah-masalah yang timbul khusus dari COVID-19. Itu yang pertamanya. Yang keduanya, dari segi pengeksportan barangan kita ke China, perdagangan antara Malaysia dan China, penumpuannya diberikan kepada barang-barang elektrik dan elektronik, sebagai contoh semikonduktor dan sebagainya. Sekarang ni sebagaimana yang kita semua maklum, hubungan China dan Amerika sekarang tidak seperti yang dahulu. Jadi terdapat gangguan dalam rantaian supply chain antara China dan Amerika yang juga mendatangkan akibat kepada Malaysia. Jadi kita seharusnya menumpukan usaha untuk memperluaskan lagi
barangan-barangan yang kita ekspor ke China, sebagai contoh barang makanan dan sebagainya, iaitu apa yang disebut sebagai consumer goods, bukan hanya intermediate goods yang menjadi tumpuan perdagangan antara kedua-dua negara kita. Jadi mandat jawatankuasa tersebut adalah amat luas dan saya harap perbincangan ini akan bermula secepat mungkin. Raja Datuk, kalau boleh saya nak petik daripada apa yang diungkapkan ataupun apa yang disebutkan oleh Duta China ke Malaysia Ouyang Yujing baru-baru ini, yang mana mengatakan China menganggap Malaysia sebagai rakan kongsi yang dipercayai dalam pembangunan dan juga persahabatan yang erat antara kedua buah negara perlu diperkukuhkan lagi. Dalam waktu ini, bagaimana kita perlu fahami hubungan sedia ada dan hubungan erat antara Kuala Lumpur dan juga Beijing ini, dan mana kita memberi tumpuan kepada hal-hal berkaitan dengan perdagangan dan pelaburan seperti yang Raja Datuk katakan tadi, dan juga kalau boleh saya nak kaitkan tentang inisiatif merealisasikan inisiatif Belt and Road. Kalau diikutkan, Malaysia adalah rakan baik kepada China dalam inisiatif Belt and Road ini, dan kalau diikutkan statistik projek BRI ini di dunia yang terbesar adalah di Malaysia, iaitu ECRL bagi projek laluan rel Pantai Timur. Mungkin pada waktu ini bagaimana mungkin boleh dikongsikan pentingnya hubungan rapat ini perlu diperkukuhkan pada masa akan datang? Sebagaimana yang Cik Fauzi tahu, hubungan diplomatik kita telah terbentuk untuk sekian lama, sudah 47 tahun, bermula tahun 1974. Bagi negara China, Malaysia merupakan rakan yang penting dari pelbagai sudut. Salah satunya ialah kedudukan Malaysia yang amat strategik. Barang diingat, Malaysia merupakan negara yang mempunyai hubungan fizikal dengan benua Asia dan juga hubungan maritim dengan China, sebab kita mempunyai semenanjung dan juga Sabah dan Sarawak. Jadi kedudukan geografi ini adalah satu perkara yang unik. Jadi bagi perdagangan dunia, termasuklah pola perdagangan China, bergantung kepada laluan maritim yang melalui kawasan, melalui perairan Malaysia. Jadi kedudukan Malaysia menjadikan kita salah satu rakan strategik yang penting untuk China. Keduanya, Malaysia sentiasa bersikap objektif dan konstruktif dalam hubungan kita dengan mana-mana negara, termasuklah negara China. Jadi natijahnya, cara pembawaan diplomasi Malaysia ini adalah rasional dan tidak emosional. Jadi secara umumnya hubungan kita dengan negara-negara rakan kita adalah stabil, termasuklah dengan China. Jadi ini satu perkara yang amat penting untuk China dan amat penting untuk Malaysia. Jadi saya akur dengan apa yang telah disebut oleh Ambassador China ke Malaysia, bahawa hubungan kita amatlah penting, amatlah dalam dan amatlah meluas. Khususnya dari aspek strategik, politik dan juga keselamatan. Datuk, mungkin lebih kurang dalam 3-4 minit yang akhir ini, apa peluang dan juga ruang untuk kita melihat kepada kerjasama antara Kuala Lumpur dan juga Beijing? Apa sektor ekonomi ataupun apa perkara yang perlu diberi tumpuan dalam mana kita melihat kepada kerjasama baharu? Sebelum ini kita melihat bagaimana seperti sektor otomotif,
pembangunan kerjasama antara Geely dan juga Proton telah pun membuahkan hasil. Begitu juga melihat kepada pembangunan teknologi komunikasi seperti Huawei dalam 5G, 5G. Untuk masa hadapan, apa lagi peluang-peluang ataupun sektor-sektor baru yang perlu diterokai bersama bagi Kuala Lumpur dan juga Beijing? Penekanan saya secara peribadi dan juga kerajaan Malaysia ialah untuk memastikan bahawa seramai atau sebanyak mana yang mungkin rakyat Malaysia mendapat manfaat dari hubungan baik di antara Malaysia dan China. Saya rasa dari dari contoh-contoh yang telah diberi oleh Cik Fauzi tadi menunjukkan bahawa manfaat yang dikecapi tumpuannya adalah kepada syarikat-syarikat besar. Tapi saya rasa adalah penting untuk kita menekankan bahawa peniaga-peniaga kecil, SME, dan juga peniaga-peniaga, malahan peniaga-peniaga di kawasan luar bandar juga boleh mendapat manfaat dari pasaran China yang amat besar. Di China ini, kebanyakan dari perniagaan sekarang adalah melalui online, termasuklah cara-cara baru seperti live streaming dan sebagainya. Jadi ini akan memberi manfaat kepada peniaga-peniaga kecil kita di kawasan luar bandar untuk terus menjual produk-produk Malaysia ke China. Tapi yang pentingnya sekarang mereka harus diberi pendadahan dan juga keterampilan bagaimana nak membuat nak berniaga dengan cara baru, cara online ini. Jadi saya rasa rakan-rakan saya di MITI, SME Corp dan sebagainya sekarang rancak mengatur program untuk membuahkan hasil bagi peniaga-peniaga kecil khususnya di luar bandar. Kalau kita lihat contoh di China ini, perkara yang sama pun berlaku. Jadi tak payah lagi orang di luar bandar sebagai contoh hendak menjual anggur, terpaksa menjual kepada pasaraya dan sebagainya. Mereka boleh menjual secara terus menggunakan live streaming, menggunakan platform-platform online yang sedia ada. Saya rasa itu salah satu perkara yang kita harus memberi tumpuan. Okey, Datuk, kita tinggal lebih kurang dalam 1 minit akhir ini. Mungkin saya beri peluanglah untuk Raja Datuk untuk merakamkan ataupun menitipkan salam Aidilfitri dari perantauan khususnya untuk semua kenalan keluarga dan juga sahabat anda di Malaysia secara khususnya, Raja Datuk. Terima kasih. Raja Nusirwan, Duta Besar Malaysia di Republik Rakyat China, bagi pihak keluarga dan juga seluruh warga Kedutaan Besar ingin mengucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir batin kepada semua ahli keluarga kami yang berada di Malaysia ataupun di seluruh dunia yang kini mengikuti Astro Awani, dan dengan ucapan selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin, insya-Allah kita akan bertemu lagi apabila keadaan COVID-19 ini lebih reda, dan saya nak akhiri dengan stay safe everybody. Terima kasih. Baik, insya-Allah kita akan berjumpa lagi dan insya-Allah dengan harapan yang sama juga, moga-moga akan ada sinar di hujung terowong buat kita yang terpisah jauh ataupun terpisah akibat jarak kerana pandemik COVID-19. Baik, terima kasih kepada Raja Datuk Nur Shirwan Zainal Abidin. Raja Datuk Nur Shirwan adalah Duta Besar Malaysia ke China, yang mana malam ini kita memberi tumpuan kepada apa iktibar dan juga teladani yang boleh kita beri tumpuan kepada kejayaan dan juga strategi China dalam membasmi ataupun mengawal penularan jangkitan COVID-19, dan sudah tentu kita melihat kepada kerjasama perdagangan, ekonomi, hubungan erat antara Kuala Lumpur dan juga Beijing yang sedia ada dan juga pada masa akan datang. Baik, saya kira itu saja untuk waktu ini. Saya Fauzi Zain, ini Agenda Awani Asia. Kita jumpa lagi.